Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Apa khabar? Saya harap semua sihat bersama keluarga dan sahabat andai hari ini pada hari Ahad. Nama saya Nik Ehsan Raja Abdullah. Saya senior chartis dan license investment analyst daripada Maybank Investment Bank Berhad. Jadi untuk hari ini saya nak berkongsi untuk bagaimana untuk merendahkan risiko pelaburan menggunakan analisa teknikal atau dalam nama orang putihnya kita panggil dia TA, Technical Analysis. Pertama sekali, okay, sebelum share saya punya screen, apa itu analisa teknikal? Okay, bila kita cerita mengenai pelaburan saham, perkara pertama yang kita nak buat adalah satu, nak beli saham apa? Okay. Kedua, sama ada nak beli kerana dividen ke, long term investment ke, ataupun nak buat short term trading, ataupun kita panggil pelaburan jangka masa terdekat lah. Beli hari ini, jual minggu depan, beli hari ini, jual bulan depan, ataupun lebih pada macam saya cakap ni, long term, beli hari ini dan simpan untuk anak cucu ke. Okay. Jadi untuk nak beli saham ni kita kena buat few kata study lah. Satu, kita tengok syarikat apa kita nak beli. Okay. Buat analisa sikit. Okay. Company tu untung ke rugi. Okay. Tengok keadaan kewangan punya syarikat tu. Bulan apa ni, tahun lepas ada profit ke. Okay. Buat valuation nilai semasa dan banyak lagi lah. Okay. Kemudian datang soalan yang kedua. Okay. Nak beli bila? Nak beli sekarang, minggu depan, tahun depan, bulan depan, ataupun nak tunggu sampai bila? Okey, jadi sebab benda ni bila kita nak buat pelaburan, kita ada satu isu yang sama ada, satu nak beli apa, kedua nak beli dekat mana, ataupun bila. Jadi semua perkara-perkara ni nak menyenangkan kita adalah menggunakan something yang kita panggil TA, technical analysis ataupun analisa teknikal. So kerja analisa teknikal ni senang je, dia adalah untuk bagi gambaran asas sama ada stok tu, saham tu dalam keadaan menjurang naik ataupun menurun. Okey, nah, kita cerita dari segi konsep apa nama analisa teknikal ni. Okey, analisa teknikal ni macam benda yang orang kata senang nak belajar, tapi ambil masa untuk orang kata nak master lah. Tapi bagaimanapun dia punya entry level ni nak belajar sangat senang. Okey, jadi saya akan kongsikan few perkara yang orang kata lebih apa kata boleh memberikan gambaran yang lebih senang lah untuk semua. Okey, first kali analisa teknikal ni cara untuk kita membuat penilaian sama ada harga saham tu adalah harga yang rendah risiko atau tak. Okey, kenapa? Sebab konsep asas TA ni dia melibatkan tiga perkara. Satu, kita nak tengok benda satu kita panggil support, okey, ataupun paras sokongan untuk harga saham tu. Kedua, resisten, okey, paras ceiling untuk harga untuk saham tu, dan ketiga, trend. Ya, trend ni nak tengok sama ada ni buat unjuran menaik ataupun unjuran menurun. Dengan tiga perkara ni kita boleh pilih ataupun lihat ataupun buat analisa sama ada harga ni bila kita beli saham tu adalah harga yang bersesuaian untuk masuk atau tak. Okey, mungkin tak apa clear lagi. Tak apa, nanti saya cerita sikit lagi sebelum saya tunjuk contoh dia. Yang soal terus, alright? Okey, contoh pertama. Kalau tengok harga saham ni dia ada naik turun. Naik turun, naik turun, naik turun, sama macam konsep dia kitaran ataupun cycle dalam pasaran ekonomi. Pasaran ekonomi kita tengok ada masa kita dalam fasa expansionary, ada masa kita masuk fasa recession, contraction, ada masa ekonomi naik melambung tinggi 6% growth, ada masa apa nama ekonomi growth menurun, okey, unjuran bawah 2% ke semua. So semua tu adalah konsep yang sama. Jadi kita tengok saham ni dia ada naik dan turun, naik dan turun. So kerja kita sebagai pelabur adalah melihat atau membuat penilaian sama ada harga ni adalah level yang sesuai untuk kita beli atau tak. Sebab apa? Sebab satu, kita nak masuk ataupun kita nak beli saham tu pada paras sokongan, ada paras support. Kenapa satu? Sebab selagi kalau kita beli dekat paras support, maknanya risiko kita rendah. Maknanya kalau stok tu, saham tu turun di bawah harga support, bermaksud dia punya unjuran menaik tu dah habis. Okay, dia nak buat unjuran menurun, nak turun. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita jual dengan sedikit kerugian. Okay, maknanya daripada kita simpan, beli, simpan turun, daripada turun 3%, kita simpan lagi turun 10%, simpan lagi turun 20%, rugilah. Maknanya bila rugi macam tu tak menjadilah kita punya pelaburan. Apa yang kita perlu buat adalah mencari saham dekat level yang mana dia nak ready nak buat unjuran naik, dan kita akan cuba ride dia punya trend tu. Tak apa, saya akan bagi gambaran lebih jelas sekejap lagi. Okey, nah, bila kita cerita dari segi apa nama support resistance semua ni, apa tu support? Support ni level yang mana kalau harga tu bergerak pada satu level, dia turun pada harga contoh RM1, hari ni RM1, esok RM1 1 sen, lusa RM1,
tulat pun RM1 lagi, maknanya walaupun sentimen market macam ni, contoh semalam US market drop 200 point, okay, the next day US market drop lagi 300 point, tapi harga saham ni masih kekal pada harga RM1. Bermaksud ada para sokongan, bermaksud ada orang kata demand yang terus membeli saham tu pada harga RM1. Maknanya dari segi orang kata saham tu consider macam ada support lah, ada support ataupun ada peminat lah, ataupun ada demand. Okay, jadi teknikal ni, bila tengok balik teknikal ni kita cerita dari segi konsep dia adalah untuk menilai supply demand. Maknanya kalau lagi ramai orang beli, sedikit orang menjual, harga dia akan naik. Okay, kalau ramai orang menjual, sedikit orang membeli, harga dia akan turun. Itu konsep asas dia untuk teknikal. Nah, saya nak tunjuk chart. Saya akan share screen nak tunjuk chart bagaimana kita nak buat simple analisa untuk menilai sama ada saham itu okey atau tak. Nah, sekarang ni apa yang kami ada di Maybank Investment, kami akan menghasilkan laporan, buat research report study setiap hari. Kami maknanya setiap hari akan ada laporan-laporan kami keluarkan untuk memberi idea untuk pelaburan, sama ada saham ni boleh beli ke, saham ni boleh jual ke, ataupun saham ni mungkin kita tak perlu buat apa. Okay, so report kita hasilkan melalui Maybank Investment Bank ni, kita ada dua jenis. Satu kita panggil fundamental. Fundamental bermaksud kita bagi saham, contohnya saya tunjuk contoh, sekejap, saya tunjuk contoh sekarang ni. Okay, tuan-tuan kita tengok saham contoh Bermas Auto. Okay, tahu tak company ni apa? Okay, ni company yang jual kereta. Okay, jual kereta, Bermas Auto. So, kalau tengok kan, kita dah highlight, kita dah buat study, kita cakap saham ni okay, dia syariah compliant. Okay, kita cakap recommendation dia daripada research, kita cakap buy. Okay, harga sekarang, contoh bila report ni dikeluarkan pada 14 September, harga pada masa ketika tu RM2.30. Manakala kita punya target dalam masa 12 bulan adalah sekitar RM4.14 dengan kenaikan target sebanyak 80%. So antara sebab kenapa kita highlight kenapa kita rasa saham ni menarik, sebab satu, kita percaya dia punya sale tahunan untuk 2 tahun depan 24 akan mencapai target 24,000 unit. Okay, contoh dari segi dia punya value pula, dan kita tengok dia punya catalyst, ada model CKD baru untuk Kia dan Peugeot, yang mana kita expect yang ini akan bagi kata lebih profit lah untuk company di masa hadapan. Okay, dan kita ada bagi simple kata table yang mana tuan-tuan boleh tengok dia punya keuntungan dia punya dividen dia punya kata ratio dia apa semua. Jadi kalau tak clear benda ni, boleh refer pada kita punya harga target price. So ini dari segi fundamental. So kalau tuan-tuan rasa company ni, saham ni okey, Bermas Auto ni okey, dan tuan-tuan tengok daripada dia punya earning record, daripada dia punya profit, tengok 2-3 tahun nampak ada growth, significant growth, dan kita rasa saham ni okey. Okay, perlu tak kita nak beli, rasa nak beli. Okay, nak beli dekat mana? Now, come next question. Menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikal, kita buka satu chart. Okay, ini kita panggil dia. Okay, ini contoh. Ini adalah saham Bermas Auto. Ini chart menggunakan trading view, satu aplikasi yang tuan-tuan boleh akses secara percuma, dan juga tuan-tuan boleh akses chart yang sama di apps Maybank Trade App di telefon bimbit anda, sebab kita baru je upgrade letakkan chart sistem ni dalam kita punya Trade App. Maknanya tuan-tuan kalau buka akaun dengan kami, tuan-tuan boleh akses untuk tengok saham ni dan boleh tengok dia punya chart. Okay, nah ini kita panggil chart. Kalau tuan-tuan tengok chart ni simple, nampak straight, nampak ada buat kenaikan, ada penurunan, dan macam mana nak tengok teknikal ni nampak macam susah, tapi sebenarnya dia lebih simple. Chart ni adalah satu, bila tengok teknikal ni kita nak study pergerakan harga. Okay, kalau tengok tuan-tuan daripada sejak tahun 2020, okay, sekitar dalam Mac 20, masa tu COVID kan, COVID tengah mencanak masa tu, okay, tuan-tuan tengok saham tu jatuh teruk, okay, daripada harga RM2.16 jatuh all the way sampai 78 sen. Tapi lepas pada tu tuan-tuan tengok dia naik. Okay, dia naik balik, naik daripada 78 sen, bagi RM1.33, turun ke 91 sen, naik balik ke RM1.28, turun RM1.07, naik turun, dan ini ambil masa dekat 2-3 tahun. Tuan-tuan tengok daripada harga 78 sen terus pergi sehingga RM2.49 sekarang. Okay, tuan-tuan tengok bagaimana saham ni, kalau kita tengok daripada harga lowest point dia, kita tengok estimate lowest point dia 76 sen, sampai sekarang dia dah buat kenaikan hampir 200% dalam masa 3 tahun. Ini the beauty orang kata of the investment. Of course, pada masa tu
ni mana nak tahu nak beli sini. Okey, siapa yang tahu boleh beli kat sini. Okey, cuma kalau trader ataupun pelabur yang beli kat sini, kita expect mungkin the worst dah habis, dan dia rasa pada paras ni dia punya value syarikat tu dah terlalu murah. Okey, value kita boleh guna fundamental lah untuk nak tengok value untuk saham tu sama ada okey ke tak. Now, saya nak cerita dari technical ni sekarang ni. Kita tak cerita yang sebelum ni apa dah jadi, kita cerita sekarang. Sekarang ni pada harga RM2.49, adakah harga ni sesuai tak untuk beli untuk kita? Now, nampak macam dah tinggi, tapi kalau tengok fundamental kita target ni, kita letak target price kita untuk fundamental RM4.14. Bermaksud room untuk further upside tu still ada. Okay? Jadi untuk teknikal, macam mana kita nak rendahkan risiko kita adalah mencari pada level mana yang kita rasa lebih selamat nak jual. Nah, apa yang tuan-tuan tengok pada skrin sekarang ni adalah jujukan harga. Okay, ini kita panggil chart, okay, charta, ataupun dengan konsep kita panggil candlestick chart. Candlestick chart apa yang menarik adalah ini adalah satu kata harga yang mempunyai 4 data. Data pertama adalah opening price untuk hari tersebut, closing price untuk hari tersebut, harga tertinggi untuk hari tersebut, dan harga terendah pada hari tersebut. Contoh, kita ambil yang contoh chart yang paling latest itu pada Jumaat lepas. Jumaat lepas, okay, harga dibuka pada RM2.46, pergi paling tinggi pada hari Jumaat lepas RM2.53, dia paling rendah hari itu dia pergi sampai RM2.45, dan akhirnya pada hari Jumaat lepas ditutup sekitar RM2.49, membuat kenaikan sebanyak 0.81% berbanding hari Rabu sebenarnya. Kami cuti Okey, jadi pada paras ni, okey, kalau tuan-tuan tengok dengan report semua ni, rasa nak beli. Okey, kalau beli dekat level sekarang ni, dekat target kita kalau guna fundamental RM4.14 lah, lebih atas lah. Cuma sekarang ni, boleh tak kalau kita nak beli dekat level ni? Okey, boleh. Cuma masalah dia bila kita guna analisa teknikal, bila kita beli pada level ni, kita punya risiko dia besar. Apa maksud risiko besar? Nah, tuan-tuan boleh tengok trend dia, okey, sejak tahun 2020 masih lagi membuat unjuran menaik. Okey, in order trend ni, maknanya trend tengah menaik ni masih lagi menaik. Jadi trend kalau nak tuan-tuan nak beli, okey, kalau sebolehnya kita beli bila mana paras harga ni membuat kata pergi ke level paras sokongan. Contoh support. Contoh kalau tuan-tuan tengok ini yang sebelum ni, dia naik, dia turun, naik dan turun. Jadi sekarang kenapa kita nak beli dekat level yang kat sini? Mungkin dia naik lagi, okey? Mungkin minggu depan dia terus naik, okey? Tapi bagi saya bila kita beli dekat level ni risiko lebih tinggi. Sebab satu, kita punya support dia satu dekat sini, RM2.17. Ini dia punya recent low, yang mana dia pergi naik, dia patah balik turun, pap, naik. Maknanya dekat level ni jatuh dekat RM2.18 ni ada demand. Okey, ada trader, ada investor yang rasa pada harga RM2.18 ni dah cukup murah, maka dia orang beli. Okey, ada trader rasa pada paras ni dah kena support level dan dia beli. Okey, jadi jujukan harga ni akan create satu paras kita panggil support. Jadi support paling dekat untuk stok ni sekarang ni pada RM2.17, RM2.18. Berbanding dengan harga sekarang RM2.49. Bermakna sekarang ni kita beza tengok dia lebih pada 20 sen. 20 sen maknanya risk dia lebih pada 10%. Kalau tuan-tuan beli sekarang ni, nak tahu kalau nak ride punya stok ni, kalau beli sekarang pada level ni, kalau dia break bawah ni, okay, break RM2.17 ni, bermaksud trend dia daripada naik ni mungkin akan jatuh lagi ke bawah. Jadi sebab itu kalau beli pada level sekarang kita consider agak risky. Satu, sebab dah tinggi. Jadi apa kita boleh buat? Menggunakan analisa teknikal, kita boleh tunggu, okay, pada stok datang pada paras-paras yang lebih bersesuaian. Contoh dekat level RM2.24, dekat RM2.24, dekat level ni, maknanya ini adalah level yang kata lebih rendah risiko. Maknanya kalau stok turun RM2.26, naik balik, dan ini adalah level yang kita rasa sesuai yang nak masuk. Sebab satu, bila tuan-tuan beli let's say dekat RM2.30, tuan-tuan punya risk dah drop below kata 5%, tadi 10%. Jadi inilah caranya kita guna analisa teknikal untuk merendahkan risiko. Jadi kalau dia tak turun macam mana? Okay, tak turun, kita move on, cari saham lain pula. Okay, maknanya kita cari level-level yang dia akan buat yang kata sedang tidak trend. Maknanya kalau tuan-tuan beli sekarang boleh, cuma risiko tinggi. So guna teknikal ni adalah nak cari lebih pada timing. Dulu, okay, orang ingat penggunaan teknikal ni lebih macam jadi tobomo. Tobomo maknanya tengok chart, cakap naik atau turun, naik atau turun. Tak, bukan macam tu. Teknikal ni adalah satu konsep orang kata yang dia bukan lebih pada prediktif. Okay? Dia adalah analisa yang bersifat nak menjaga risiko. Okay, risiko maknanya kalau tuan-tuan guna teknikal ni untuk mencari level yang sesuai, untuk merendahkan risiko, maknanya kita nak beli dekat support,
Okey, maknanya kalau support pecah, support break ke bawah, trend tu daripada naik akan turun ke bawah, bermaksud kita nak cut loss lah. Kita akan jual pada risiko kerugian yang minimum. Okey, bila kerugian minimum, let's say letak masuk 100,000, rugi orang kata 2%, 2,000, maknanya modal masih ada lagi 98,000 untuk beli stock lain. Daripada kita beli, dia drop balik, let's say turun 20%, kita dah rugi 20,000, nak masuk tu, okay, nak beli stok lain tinggal 80,000 je modal. So tak boleh macam tu. Okay. Jadi dalam pelaburan kita mesti tengok first dari segi risiko dulu. Okay. Risiko sama apa, dan teknikal ni adalah alat ataupun analisa untuk bantu tuan-tuan untuk merendahkan risiko. Nah, saya tunjuk contoh lain. Okay, mari kita tengok contoh sama apa. Kalau tuan-tuan tak ada idea nak beli, kita cerita dari segi saham-saham teknologi sekarang ni. Mungkin di kala ni dia dah macam dah agak sendu apa semua, mungkin nak tengok saham-saham berkaitan dengan orang kata construction je. So kalau tengok sejak semenjak ni saham-saham property, construction membuat unjurannya naik agak banyak lah. Okay, contoh kita tengok satu laporan daripada Maybank dikeluarkan pada 31 Ogos, Cahaya Mata Sarawak. Kita expect dia punya growth, earning growth tu akan konsisten, dengan mana kita letakkan target price sebanyak RM1.47. Okay, dan kalau tengokkan dia punya kita punya earning forecast, maknanya kita expect tahun depan dia punya profit masih lagi maintain ke atas. Sebab itu kita masih lagi beri rating itu buy untuk Cahaya Mata Sarawak. Jadi kalau kita cross check untuk orang kata dia punya chart dia, kita tengok chart dia Cahaya Mata. Okay, kita tengok chart dia. So kita buka balik chart, tuan-tuan boleh tengok okay, apa ciri-ciri trend sekarang. Cara nak determine trend ada few things. Sama ada tuan boleh tengok, tuan-puan boleh tengok jujukan harga kenaikan naik turun ni. Okay, lagi banyak jujukan harga menurun, bermakna ini tengah downtrend. Okay, yang ini tengah downtrend, tapi yang ini ada buat jujukan menaik. Bermaksud ini ada uptrend. So dalam uptrend ada downtrend. Jadi sekarang ni kalau boleh tengok sejak November dia dalam keadaan yang agak sideways. Okay, sideways maksud tak bagaimana, stay dalam range bang. Cuma okay, sejak Jun dia ada membuat kenaikan. Okay, ada buat kenaikan. Now, kalau kita tak familiar, nak tengok mata tak sestak, tak cam, nak tengok ni uptrend ke downtrend, ada cara-cara mudah untuk kita nak tengok dia punya kenaikan dia. Right? Kenaikan dia bermaksud sekarang ni kita boleh menggunakan simple indicator yang kita panggil contoh moving average. Okay, so untuk moving average kita boleh letakkan pada chart, kita akan nampak sama ada sekiranya saham ni berada di atas moving average, kita consider sebagai bullish, bawah moving average adalah bearish. Ini adalah simple konsep yang paling asas. Okay, nampak macam orang kata boleh percaya ke tak? Saya macam ni, saya ada masa sedikit saya nak cerita mengenai seorang sahabat kami daripada Jerman, nama dia Dr. Gregor Bauer, yang mana dia telah menggunakan satu simple strategi, menggunakan 135 moving average untuk membeli saham di stock market Jerman, yang mana dia membeli saham tu menggunakan teknik asas itu, dan teknik asas dia telah orang kata beat DAX index performance. DAX adalah indeks di Jerman. Kalau DAX index tahun tu naik 10%, dia punya fund performance tu naik 15%. Okay? Hanya menggunakan simple strategi saja. Okay, itu contoh-contoh yang kita mungkin tak nampak. Now, ada soalan, okay, bagaimana nak kena pasti potensi saham tu naik mengikut keadaan pasaran ekonomi. Now, untuk orang kata di Maybank, okay, cara saya untuk nak check stok ni, saya akan buka satu persatu. Maksudnya setiap saham ni saya akan buka, saya akan nilai, tengok dia punya trend apa semua satu persatu untuk setiap saham. Contoh kita buka saham untuk 25 Julai, saham hibiscus. Sebelum dia naik lagi, kita dah tengok dah dia ada potensi naik. Menggunakan saham ni, saya buka satu, guna analisa teknikal, dan kita nampak dia punya pattern, dan kita highlightkan dalam report teknikal. Ini adalah report teknikal kami. Hibiscus suggestion untuk beli antara 92 hingga 93 sen, target price 98,106. Okay, kita expect dia nak membuat unjuran menaik. Dan tuan-tuan tengok dari segi dia punya stock performance, as per yesterday dah naik 23%, dah close dekat RM14. Ni Hibiscus, Pentec Group dan juga Xinjiang Corp. Ini adalah saham-saham yang kita highlight dalam kita punya report. Nah, untuk membuat orang kata screener, nak check satu ni, paling senang kita kena develop satu screening. Nah, mungkin saya tak ada masa nak detail. Sekiranya tuan-tuan buka akaun dengan Maybank, dari masa ke masa kita akan buat satu perkongsian macam mana nak buat stock screening. Daripada masa itu boleh join kita punya sesi. Sebelum saya nak
tamatkan saya punya ni, saya nak share satu lagi untuk dapatkan detail daripada kami punya ni, tentang boleh scan ini kita punya Telegram channel Trade Email. Dalam situ kita akan highlightkan trading idea setiap hari. Alright? Setiap hari untuk tuan boleh check kat situ. Alright? Okay. Okay semua? Alright, now ada satu soalan terakhir saya nak highlightkan. Okay, apakah rujukan untuk membuat analisa teknikal risiko untuk satu bulan? Okay, untuk rujukan saya lebih pada trend. Okay, selagi stok dalam keadaan uptrend, kita boleh highlight stok yang mana berada pada paras yang support, dan rebound atau support, itu adalah level yang kita akan gunakan. Alright? Okay, itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih semua. InsyaAllah ada masa lagi, kita jumpa lagi lain kali.